Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna nafi'an wa fahman mustaqima. Wa hidayatan nasuha wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. اللهم أعنا لما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصر أنت الفهم وإلهام الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوهمية وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا وليفقهوا قولنا. قال الشيخ المصنع تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Dan tiada menyamaikan dia pula pada af'al. Dan tiada menyamaikan dia pula pada af'alnya. Artinya perbuatan-perbuatan. Kerana bahawasa perbuatan-perbuatan makhluk ini seperti rumah. Mesti daripada umpamu kayu. Dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala tak dapat dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala didapat daripada ketiadaan apa-apa. Hanya dikeluar daripada adam kepada wujud. Dan perbuatan makhluk atas jalan usaha dan menyertai dengan anggotanya juga. Dan perbuatan Allah Ta'ala atas jalan mengada. Ini wajah yang ketiga daripada tiga wajah tempat bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Jadi dua perkara yang terlepas ialah bersalahan zat Allah Ta'ala akan zat segala yang baru. Dan yang keduanya sifat Allah Ta'ala pulanya menyalahi bertidak bersamaan dengan sifat yang baru. Ini di sini yang ketiga. Dengan sebab makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maknanya tidak menyamai sifat Allah akan sifat yang baru, tidak menyamai sifat Allah akan sifat yang baru, dan perbuatan Allah tidak bersamaan dengan, tidak menyerupai dengan perbuatan yang baru. Maka di sini yang ketiga katanya dan tiada menyamaikan dia kan Allah pula seperti tidak menyamai pada zat dan pada sifat, juga tidak menyamaikan dia pada af'alnya. Pada af'alnya, apa makna af'alnya? Artinya, arti af'al, perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan. Itu dia terjemuh dengan kata perbuatan-perbuatan. Yang mana perkataan af'al dalam bahasa kaedah bahasa Arabnya adalah jamak taksir daripada fi'lun. Jamak taksir daripada fi'lun. Fi'lun dalam bahasa Arab tu diguna dua makna. Dipakai dua makna. Satu maknanya fi'lun dengan makna membuat. Fi'lun yang makna yang pertama membuat. Makna yang keduanya perbuatan. Mana benda yang dibuat. Benda yang dibuat atau benda yang hasil daripada perbuatan. Benda yang hasil daripada membuat, itu dikatakan perbuatan.
Jadi perkataan fi'lun, af'al jamu' bagi fi'lun. Fi'lun ada dua makna yang digunakan dalam bahasa Arab. Makna yang pertama makna membuat. Membuat itulah kalau nisbah bagi Allah kita panggil mengada dan meniada. Mengada, apa tu luaslah di bawah kata mengada tu makna memberi rezeki, melakukan begitu, melakukan begini, itu makna mengada. Dan makna satu laginya ialah perbuatan, benda yang hasil daripada membuat, benda yang jadi daripada membuat. Maka kedua-dua makna itu dikandaki di sini. Kedua-dua makna itu dikandaki di sini. Kedua-dua makna membuat dan makna perbuatan itu dikandaki di sini kerananya mengikut huraian dia lagi akan datang. Tengok terjemuh dia dulu. Artinya, arti af'alnya itu perbuatan-perbuatan. Mana benda yang dibuat. Benda yang hasil daripada membuat itu. Kemudian jadi maknanya Allah perbuatan af'al Allah Ta'ala tidak sama dengan af'al bagi segala makhluk. Nah, kenapa begitu? Kerana bahawasa perbuatan-perbuatan makhluk. Benda yang dibuat oleh makhluk. Kerana bahawasa perbuatan-perbuatan makhluk ini, mana benda yang dibuat oleh makhluk ini, benda yang jadi, benda yang hasil daripada usaha buat oleh makhluk ini, misalnya seperti rumah, jadi rumah sebuah, hasil daripada membuat, membina. Perbuatan makhluk ini mesti daripada umpama kayu. Mesti daripada umpama kayu. Mesti kena guna kayu dan sebagainya sebagai kayu. Guna batu, guna simen ke masalah. Jadi itu perbuatan benda yang dibuat oleh makhluk ini. Dan perbuatan Allah Ta'ala mendapat daripada ketiadaan apa-apa, hanya keluar daripada Adam kepada wujud. Adapun perbuatan Allah Ta'ala mendapat, yakni mengada mendapat, yakni mengada, menimbulkan daripada tiada apa-apa, tak ada, kosong. Mendapat, mengada, menimbulkan, mengadakan, kemudian daripada ketiadaan apa-apa, daripada tak ada langsung atau kata kosong. Dan hanya perbuatan Allah Ta'ala itu dikeluar daripada Adam, kosong, tak ada, kepada ada, kepada jadi ada. Itu perbezaan. Itu tepat tak sama kalau tilik kepada perbuatan benda yang dibuat. Fi'lun dengan mana benda yang dibuat. Jadi kita makhluk ni, contohnya kita nak buat suatu benda, nak membinakan suatu benda, nak buatkan satu perkara, maka mesti kita kena cari bahan-bahan dia, artinya juzuk-juzuk dia, artinya dalam bahasa kita panggil madah dia. Madah dia, juzuk-juzuk dia, artinya apa panggil? Bahan-bahan dia. Nak buat jadi sebuah rumah, mesti kena cari kayu, mesti kena ada kayu, mari sambung-sambung, jadilah sebuah rumahnya. Tetapi perbuatan Allah Ta'ala, sekiranya kalau Allah Ta'ala membuat akan langit masalah. Buat tu maknanya daripada kosong, tidak ada apa benda, kemudian jadilah sebuah langit. Bukan katanya Allah Ta'ala buatkan langit daripada bahan benda tu benda ni, mari lagu, mari capur, mari sambung-sambung, maka jadilah sebuah langit. Bukan dia begitu. Hanya perbuatan Allah Ta'ala daripada tak ada kepada ada. Kita ni kalau kiranya bukan dia
daripada tak ada kepada ada, sebab bahan tu dah ada, cumanya kita mari sambung, mari capur, mari mari susun saja. Kita ambil mari susun. Contohnya kayu tu dah ada, Tuhan dah menjadikan kayu, cumanya kita gaji, kita potong, selepas tu kita sambung-sambung setengah dengan setengah, jadilah sebuah rumah. Kalau rumah kayu, ke rumah simin, simin tu daripada asalnya batu sudah ada, air pun sudah ada, besi pun sudah ada, biji besi, cumanya kita saling bentuknya jadi sebuah rumah. Adapun perbuatan Allah Ta'ala daripada kosong, tak ada, kepada jadi ada, bukan daripada bahan-bahan, juzuk-juzuk, madah-madah, bukan dia. Itu af'al dengan mana perbuatan benda yang dijadi daripada membuat. Satu. Dan perbuatan makhluk, ini makna membuat. Perbuatan dengan mana membuat. Dan perbuatan makhluk, mana membuat. Dan perbuatan makhluk, mana membuat. Lepas tu masuk dalam membuat tu banyaklah. Memakan, minum, meminum, katalah lain lagi. Membuat, mana, dan perbuatan makhluk atas jalan usaha. Dan perbuatan makhluk, mana membuat oleh makhluk, itu atas jalan usaha. Usaha dalam bahasa Arab panggil kasbun, artinya iktisab. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Dan perbuatan makhluk atas jalan usaha. Usaha saja tak boleh mengadakan, tak boleh melakukan, tak boleh menjadi. Sebagaimana kita akan bicara di dalam bahasan sifat kudrat lagi akan datang, atau dalam bahasan sifat wahdaniyat lagi akan datang. Jadi perbuatan kita ni panggillah, katanya kita membuat. Buat ni, buat sembahyang, mengerjakan, membuat mengerja, mana sama. Cumanya kita ni usaha saja. Tapi memberi kesan tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh memberi kesan dengan sendiri. Dan menyertai dengan anggota juga. Perbuatan kita mesti kena guna anggota, mesti kena guna, kena pakai alat-alat. Guna tangan, guna alat-alat anggota, guna kaki tangan, guna mata kepala, mata telinga. Untuk nak membuatkan suatu perkara tu, mesti setengah tu kita pegang dengan tangan, setengah tu kena guna kaki juga seperti nak berjalan. Mesti nak mendengar tu mesti kena guna anggota telinga, nak makan mesti kena guna anggota mulutnya, dan lain-lain lagi. Hanya perbuatan kita menyertai dengan anggota, dan setengah tu pula bukan sekadar anggota, mesti kena pakai alat lah pula. Seperti kita nak potong, selain pada guna tangan, guna pula alat seperti pisau. Dan perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan mana membuat, mengada. Dan perbuatan Allah Ta'ala atas jalan mengada, ijad, artinya taksir. Perbuatan Allah atas jalan mengada, beri jadi. Jadi kita usaha, Tuhan menjadi. Tuhan kita usaha, Tuhan menjadi. Itu perbuatan makhluk yang ikhtiari. Itu tengok lagi akan datang. Jadi maknanya masalah yang ketiga, tiada menyamai af'al Allah dengan af'al bagi segala hamba. Tetapi af'al itu dipakai dua makna, makna membuat, makna perbuatan. Jadi kalau katanya af'al fi'lun tadi itu dengan makna perbuatan, benda yang hasil daripada membuat itu, maknanya tak sama di mana? Tak sama kita ni daripada bahan-bahan yang sudah ada, cumanya kita mari sambung-sambung, jadilah suatu benda perbuatan. Adapun perbuatan Allah bukan daripada bahan-bahan, daripada juzuk-juzuk, hanya daripada tak ada kepada jadi ada. Dan kalau katanya fa'lun dengan mana membuat, maka membuat oleh kita makhluk ini dengan mana usaha saja.
usaha, ada pilih nak usaha, kita usaha tetapi nak melaku tak boleh nak melaku. Hanya Allah Ta'ala lah yang melaku. Dan juga perbuatan kita mesti kena pakai anggota-anggota, mesti kena pakai, kena guna alat-alat. Adapun perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala atas jalan mengada, atas jalan taksir, tak gunalah anggota, tak gunalah alat-alat, bukan sekadar bukan dia usaha dan bahkan di atas jalan mengada. Sebab tu dibahas pada masalah perbuatan hamba. Apabila kita membuatkan suatu perkara, dengan maknanya membuat oleh kita akan suatu perbuatan, maknanya kita sekadar usaha saja. Sekadar pilih nak buat, lepas tu kita usaha saja. Tetapi yang melaku itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah mana-mana, seperti kita nak berjalan masalah, kita lah usaha berjalan. Untuk nak berjalan tu kita usaha, tapi melakukan gerak kaki itu Allah Ta'ala. Menggerakkan kaki untuk berjakah itu Allah Ta'ala. Ijad dia katanya. Itulah tiga perkara yang tak sama dengan Allah Ta'ala. Kemudian dia katanya mustahil lawannya. Mustahil lawannya, yani lawannya, lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ialah perkara yang mustahil. Memanglah gitu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sifat yang wajib, lawan dianya ialah mustahil. Mustahil lawannya, maknanya lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis adalah perkara yang mustahil, tak diterima oleh akal akan sungguhnya. Iaitu lawannya, lawan bagi mukhalafah yang mustahil tu kena tak apa benda? Iaitu mumasalatuhu lil hawadisi. Mumasalatuhu lil hawadisi. Apa terjemahan dia? Artinya menyamainya Allah akan yang baru. Akan yang baru-baru. Menyamai itu pada sesuatu daripada demikian itu. Pada sesuatu daripada demikian itu, yakni zat, sifat, af'an. Daripada sesuatu daripada demikian itu, apa dia? Zat, sifat dan af'an. Jadi maksudnya mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, yang ialah mustahil ini ialah menyamai zat Allah dengan zat makhluk. Sifat Allah menyamai dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah menyamai dengan perbuatan makhluk. Jadi macam mana zat Allah, macam itulah zat yang baru ini. Macam mana sifat Allah, macam itulah sifat bagi makhluk ini. Perbuatan hamba ini, perbuatan makhluk ini, cara mana? Cara itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya menyamai, sama serupa. Zat Allah sama serupa dengan zat yang baru. Sifat Allah sama serupa dengan zat yang baru. Perbuatan Allah sama serupa dengan perbuatan yang baru ini. Itulah perkara yang mustahil yang tak diterimai oleh akal. Habis di situ, kemudian masuklah kepada dalil. Bagi tiap-tiap. Dalil bagi wajib mukhalafah, dalil bagi mustahil mumasalah. Kenapa wajib mukhalafah? Kenapa boleh? Kenapa mustahil mumasalah? Ilat dianya, dalilnya, kerana jikalau fardunya, kerana jikalau menyamainya Allah. Kerana jikalau menyamai Allah. Tapi kita ambil sebelum pada tu sikit. Maksudnya jikalau, yakni jikalau tidak mukhalafah, jikalau tidak bersalahan,
Jikalau tidak bersalahan Allah dengan akan segala yang baharu. Jikalau tidak bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu, tentulah menyamai Allah akan yang baharu. Itu dia tak sebut, dah maklum. Jadi maknanya sebelum pada jikalau menyamai itu, dia ada satu lagi yang dia tak sebut, dah maklum, dengan sebab dah maklum. Jadi pada maknanya kerana jikalau tidak bersalahan Allah akan yang baru-baru, nascaya menyamainya Allah akan yang baru-baru. Lepas tu masuk dalam kitab, jikalau menyamainya Allah akan yang baru pada zat seperti bahawa adalah zatnya itu jirim, nascaya adalah ia bertempat pada nascaya adalah ia, ya Allah, bertempat. Tengok. Jadi dia katanya, kalaulah fardunya Allah Ta'ala itu menyamai akan segala yang baru. Tapi menyamai tu pada zat. Kita ambil masalah sama pada zat dulu. Fardunya kalau zat Allah sama dengan zat yang baru, apa nak katanya? Apa jadinya? Apa lazimnya? Jikalau menyamainya Allah akan yang baru-baru pada zat. Jadi zat Allah sama dengan zat yang baru. Zat yang baru sama serupa dengan zat Allah. Macam mana jadi sama? Seperti bahawa adalah zat Allah itu jirim. Seperti bahawa adalah zatnya zat Allah itu jirim. Zat Allah itu jirim. Kita dah lepas dah di antara zat dengan jirim tu umum khusus. Seperti bahawa adalah zatnya zat Allah Ta'ala itu jirim. Maka jirim tu kita dah maklum ialah perkara yang bertempat. Suatu zat yang bertempat, yang mengisi di tempat kosong, yang mengambil tempat. Tengok. Sekiranya kalau zat Allah Ta'ala menyamai dengan zat makhluk, tentulah zat Allah itu kena atas jirim. Seperti bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu jirim. Kalau begitu, nascaya adalah ia, ya Allah, bertempat. Tentu dah dia kena bertempat sebab dia sama dengan jirim. Jirim mesti bertempat. Jirim mesti bertempat. Kalau zat Allah Ta'ala sama dengan yang baru, seperti kata zat Allah itu jirim, maka zat Allah mesti bertempat. Nascaya adalah ia, ya Allah, bertempat. Mestilah bertempat. Sebab apa boleh gitu? Sebab apa boleh katanya kalau zat Allah itu jirim mesti bertempat? Sebabnya setiap benda yang bertempat itu adalah jirim ataunya arad. Sebab jirim mesti bertempat. Tidak ada jirim malaikat bertempat. Sebab bertempat itu ialah sifat nafsi bagi jirim. Bertempat itu sifat nafsi bagi jirim. Mana benda tak dapat tidak bagi jirim. Kalau tak bertempat tu bukan dia jirim. Kalau tak bertempat itu bukan dia jirim. Begitu juga arad bertempat juga, tetapi dengan secara monopani jirim. Jirim itu bertempat dengan secara sendirian dia. Adapun arad bertempat juga, tetapi dengan secara monopani pada jirim. Sebab arad tu jenis benda yang monopani pada jirim. Jadi maknanya sekiranya kalau Allah Ta'ala itu seperti zat dia sama dengan zat makhluk ini, maka tentulah zat Allah itu ialah jirim. Kalau kata zat Allah itu berjirim, mesti kena ada tempat. Mesti kena mengambil tempat, mesti kena bertempat.
Kalau Allah Ta'ala itu bertempat, apa nak kata pula? Kalaulah Allah itu bertempat, maka boleh terima ke tidak? Zat Allah itu bertempat. Tengok lagi. Maka tempatnya itu tempat bagi Allah. Dengan sebab kita fardu kalau Allah tu jirim, Allah mesti bertempat. Mesti kena ada tempat bagi dia. Mesti kena ada tempat bagi dia. Lepas tu tempat dia tu pula, tempat yang Allah Ta'ala duduk, kalau nak kata. Tempatnya, maka tempat Allah itu, tempat Allah duduk tu, nak cakap mudah-mudah, tempat Allah Ta'ala duduk tu, ada kalanya menyertaikan dia. Ada kala menyertaikan dia, kan Allah padanya, pada tempat. Ada kala menyertaikan dia, kan Allah padanya, pada tempat. Maknanya ada bersamaan. Maknanya menyertai itu tidak ada siapa yang dulu, tiada ada siapa yang kemudian. Mudah katanya ada bersama dengan Allah. Tak ada siapa yang dulu, bukan tempat ada dulu pada Allah, bukan ada Allah dulu pada tempat. Itu maknanya ada kala menyamaikan dia padanya. Maknanya maksudnya bersamaan ada. Sama pada ada, bersamaan pada ada, sama pada ada. Tiada siapa yang dulu, tiada siapa yang belakang adanya, kemudian adanya. Maknanya bukan, maknanya menyertai itu bersamaan itu, maknanya bukan zat Allah ada dulu pada tempat. Bukanlah tempat ada dulu pada Allah. Kalau katanya tempat itu menyertaikan dia, kan Allah padanya, kalau kata sama-sama serta adanya, maka kita dah maklum Allah itu zat yang qadim. Kalau katanya tempat pun bersama dengan Allah, kalau begitu tempat pun qadim juga. Tengok apa nak jadi, dia katanya, maka tempatnya itu ada kala menyertaikan dia, kan Allah padanya, pada tempat. Pada adanya, pada ada tempat. Bukan padanya, salah. Maka tempatnya itu ada kalanya menyertaikan dia, kan Allah pada adanya. Salah saya baca. Pada adanya ada tempat. Jadi serta dengan Allah pada ada. Sama-sama ada, tak ada siapa dulu, tak ada siapa dia belakang. Maka berbilang-bilang qadim. Jadi banyak benda yang qadim pula. Sebab kita katanya kalau Allah jirim, mesti bertempat. Lepas tu tempat dia tu pula bukan dulu pada Allah, bukan belakang pada Allah. Sama dengan Allah, bersamaan dengan Allah, pada adanya ada tempat. Jadi Allah maklumnya qadim. Kalau begitu tempat pun qadim juga. Maka apabila Allah, zat Allah qadim, tempat itu pun qadim juga. Sebab kita katanya tak ada siapa dulu, tak ada siapa dia kemudian. Maka jadi maknanya zat Allah qadim, maka tempat itu pun qadim. Jadi tempat pun qadim, jadi dua benda yang qadim. Ada dua benda yang qadim. Satunya zat Allah qadim. Yang keduanya apa dia? Tempat itu pun qadim juga. Ada dua yang qadim. Lepas tu kalau ada dua yang qadim, boleh terima ke tidak pada akal kita? Zat Allah pun qadim, tempat itu pun qadim juga. Boleh terima ke tidak pada akal kita? Jawabnya, tak boleh terima. Tak boleh diterima. Tapi sebab dia tu ada sebut di depan. Tapi kita kira dulu, kalau tempat itu qadim juga,
Kalau tempat itu qadim juga, maka tempat itu, apabila kata tempat itu qadim, maka membawa kepada katanya tempat itu bukan makhluk Allah Ta'ala. Nah, membawa kepada katanya tempat itu makhluk Allah Ta'ala, tak jadi makhluk bagi Allah, bukan makhluk bagi Allah. Jadi tempat itu bukan makhluk bagi Allah. Jadi maknanya, kalau katanya tempat itu bukan makhluk bagi Allah, maknanya bukan milik bagi Allah. Bukan makhluk Allah, bukan milik bagi Allah, bukan benda yang masuk di bawah milik Allah Ta'ala. Padahalnya kita dah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin yang memilik akan sekalian alam. Alam-alam tu apa dia? Setiap perkara yang lain daripada Allah. Setiap perkara lain pada zat Allah, setiap perkara yang lain daripada sifat Allah dikatakan alam kesemuanya. Jadi Rabbil Alamin memberi arti katanya Tuhan memilihkan segala perkara yang lain daripada zat dia dan sifat dia. Maksudnya setiap-tiap perkara yang lain daripada zat dia dan sifat dia adalah milik bagi Allah Subhanahu Wa Taala kesemuanya. Kenapa boleh kata milik dia? Sebab kesemuanya dia jadi. Sebab kesemuanya yang dijadi oleh Allah, makhluk bagi Allah. Lepas tu nak kata makhluk ini, mana nak kata makhluk ini, makhluk mana dijadi oleh Allah akan dia. Maka nak menjadi mesti benda yang tidak ada. Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu benda itu yang tiada, barulah boleh Allah mengadakan. Maka tempat itu qadim. Qadim dengan mana apa qadim? Qadim dengan maknanya ada tidak ada permulaan. Ada tidak dulu oleh tiada. Ada tiada terdulu oleh tiada. Kalau tak ada belum pada ada, macam mana nak buat? Kalau tak boleh nak buat, bukan dia makhluk lah. Jadi membawa kepada tempat itu bukan makhluk. Kalau kata bukan makhluk, maka lepaslah tempat itu daripada milik Allah. Kalau kata tempat itu lepas daripada milik Allah, maknanya Allah tak meratai miliknya. Jadi maknanya tempat itu masuk dalam kata alamin. Sebab alam-alam itu masuk ialah perkara yang lain pada zat Allah dan sifat Allah. Maknanya tempat tadi itu masuk ke tidak dalam kataan dalam alam, masuk di dalam makna alam. Mana tempat itu ialah alam juga, tetapi bukan makhluk Allah. Adakah begitu? Tak boleh terima. Maka sebab tu tak boleh katanya Allah Ta'ala itu bertempat. Dengan kerananya kalau tempat itu serta dengan Allah pada ada, maknanya tempat itu qadim. Semacam zat Allah Ta'ala qadim. Kalau benda qadim tak boleh jadi makhluk Allah. Sebab nak jadi makhluk tu mana Tuhan mengadakan benda itu. Tuhan mengadakan benda itu, nak mengada mesti tak ada. Ya asal daripada tak ada, barulah Tuhan mengada bagi jadi ada. Padahalnya tempat itu sudah ada, tak boleh nak mengada. Kalau mengada jadi tahsil hasil. Maka jadi membawa kepada luputlah, keluarlah tempat itu daripada milik Allah Ta'ala, berlawan dengan kata Rabbil Alamin. Tak bolehlah katanya makhluk itu apa dia, tempat itu berserta dengan Allah Ta'ala pada ada. Apabila nak kata serta, ada serta dengan Allah Ta'ala tak boleh. Kalau gitu ada dulu, Allah ada dulu, belum pada ada tempat. Kau tu pula, ya ada jalan tu pula. Sebab ada kalanya apa? Menyertai, dan ada kalanya terdulu atasnya. Ada kala dan ada kalanya tempat. Terdulu adanya, ada tempat atas zat Allah. Atasnya atas zat Allah. Sani dah, kalau nak kata sama tak boleh jadi. Sebab tak bukan makhluk. Kalau begitu katanya tempat tu ada dululah. Zat Allah ada di belakang. Kalau kata begitu pula, boleh terima ke tidak? Kita fikir tengok.
Kalau katanya tempat tu dah ada sedia lagi. Kemudian barulah ada Allah. Jadi ada Allah duduk di tempat tu selalu. Maka kalau begitu maknanya Allah ada di belakang, ada kemudian daripada ada tempat. Ada Allah kemudian daripada ada tempat. Kalau kita kata tempat tu ada dahulu daripada zat Allah. Itu mana ada kalanya terdulu, yakni terdulu tempat itu atasnya, ni atas ada Allah. Atasnya atas Allah, atas zat Allah, ini atas ada zat Allah. Jadi tempat ada lebih dulu daripada ada zat Allah. Boleh terima ke tidak? Ini pun tak boleh terima juga. Sebab Allah ada kemudian daripada ada tempat. Kalau gitu maknanya Allah baru. Sebab ada di belakang, tengok kita ni setiap-tiap perkara yang ada di belakang, benda tu baru. Sebab tengok kita dengan ayah kita, dengan ibu bapa kita, tentu kita lebih baru daripada ayah kita. Walaupun ayah kita pun baru juga. Ibu bapa kita pun memanglah baru, tak menafilah di situ. Mestilah memanglah Allah Ta'ala, ibu bapa kita baru juga. Tetapi kita ni ada di belakang daripada ada ayah ibu bapa kita. Kalau gitu kita lebih baru daripada ibu bapa kita. Boleh jadikah kita ni lebih qadim daripada ada dulu daripada ibu bapa kita? Mana nak kata qadim? Nak kata ada dulu daripada ibu bapa kita pun tak boleh. Jadi kalau katanya tempat itu ada dahulu daripada ada Allah, maknanya Allah itu baru. Kalau Allah Ta'ala itu baru, jadi berhajat kepada yang menjadi. Kalau berhajat pada yang menjadi, jadi dur atau tasasul. Kalau begitu tak boleh juga nak kata tempat itu ada dahulu daripada ada zat Allah. Tinggal ada satu lagi. Apa dia? Zat Allah ada dahulu daripada tempat. Pula kalau katanya, kalau Allah ada dahulu daripada tempat. Jadi tempat tu memanglah baru. Allah ada. Tempat belum ada. Ketika belum ada tempat itu, di mana tempat Allah? Di mana tempat Allah pula? Kalau kata Allah ada dahulu, tempat ada di belakang, ada kemudian. Soalnya, belum sama-tara nak ada tempat itu, di mana Allah? Allah duduk di mana? Di mana ke tempat Allah? Mana ke tempat Allah? Kalau dia jawab katanya, apa dia? Tak bertempat macam mana katanya Allah Ta'ala jirim tadi? Tak bertempat macam mana kata zat Allah jirim tadi? Jirim mesti bertempat. Jadi mana sama-tara nak ada tempat, Allah tak bertempat. Padahal zat Allah itu jirim. Begitu. Kalau tekan tanya lagi, Allah bukan jirim. Allah bukan jirim, maknanya tak sama dengan makhluk. Itu yang naknya. Sebab itulah nak katanya, kalau Allah jirim, seperti yang berlaku pada i'tiqad setengah-setengah orang sekarangnya, kalau Allah itu bertempat, tempat tu dikatakan arash. Kalau katanya Allah bertempat, tempat dianya ialah arash. Kira macam tadi. Kalau kata Allah itu bertempat, kita tak kata Allah bertempat, sebab kalau kata Allah bertempat itu membawa kepada Allah itu jirim semacam kita juga, atau berjisim semacam kita juga. Sebab tu kita tak kata, sebab tu benda mustahil bertempat oleh Allah Ta'ala. Sebab tu ayat kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa tu makna zahir, bukan dikehendak. Sebab apa? Sebab mustahil. Zahir memberi faham kata Allah mengambil tempat ialah arash. Maka makna zahir itu tak dikehendak. Kemudian apa kehendaknya? Maka ulama salaf katanya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu kehendaknya. Adapun ulama salaf, ulama khalaf, dia katanya istaula itu makna merintah.
Maka kembali pada tadi, kalau kita katanya Allah Ta'ala itu bertempat di arash. Arash tu ialah tempat dia. Maka kita tanya balik, arash tu ialah tempat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu jirim, mesti bertempat, maka tempat dianya ialah arash. Kalau Allah Ta'ala itu jirim, atanya jisim, maka mesti kena ada tempat. Maka tengok-tengok dalam ayat Quran, zahirnya kata duduk atas arash. Sekiranya kalau katanya arash itu tempat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tak lepas daripada fardunya ada serta dengan Allah. Arash itu ada serta dengan Allah. Kalau begitu Allah qadim, arash pun qadim juga. Kalau kata arash itu qadim, mana arash itu kalau kata arash itu qadim, maknanya bukan baharulah arash itu. Kalau arash itu bukan baharu, maknanya bukan makhluk Allah Ta'ala. Kalau katanya bukan makhluk Allah Ta'ala, maka benda itu tak jadi milik bagi Allah, tak masuk dalam milik Allah. Sebab Allah ini ialah Tuhan yang Rabbil Alamin, yang memilih akan sekalian alam. Arash tu pun masuk dalam kata alam juga. Kalau gitu maknanya Allah tidak Rabbul Alamin. Maka tak diterima oleh akal, sebab menyalahi dengan nas Quran. Kata Rabbil Alamin. Lagi pulanya tak diterima kata dua benda yang qadim kedua, sebab menafi dengan wahdaniyat pada zat lagi akan datang. Sebab semua tu tak boleh kata ada zat yang qadim satu lagi, membawa kepada ternafi wahdaniyat pada zat. Sebab tu tak boleh kata nak kata arash tu ada serta dengan Allah Ta'ala, tak dulu tak kemudian, tak boleh. Lepas tu pulaknya kalau kita katanya Allah ada kemudian daripada arash. Arash ada dulu, Allah ada di belakang. Maknanya tanyanya, kalau kita kata arash ada dulu daripada Allah, arash itu emang baru, tapi ada dulu pada Allah. Maka siapa yang menjadikan arash? Ketika itu Allah belum ada lagi. Kalau katanya Allah arash ada belum pada ada Tuhan. Tuhan ada di belakang ada arash. Jadi arash ada. Lama pula barulah Allah ada. Maknanya Allah memanglah baru. Sebab ketika ada arash, Allah belum ada lagi. Kemudian jadi ada Allah. Mana Allah Ta'ala itu baru. Lepas tu arash pula ada sebelum pada Allah. Soalnya dia baru ke dia qadim? Kalau kata arash itu baru, siapa yang menjadikan arash ni? Padahal kita dah panggil apa dia? Arash Allah. Menunjuk kata Allah menjadikan arash. Tetapi kita kata arash ada dulu pada Allah. Nak kata Allah menjadikan arash itu tak boleh. Kalau kata yang lain daripada Allah, maknanya ada Tuhan yang lain lagi daripada Allah. Dan kalau kata arash tu qadim, kalau kata arash tu qadim, maknanya arash tu ialah Tuhan. Tapi Tuhan kena milik segala perkara. Arash tak memilikkan segala perkara. Tak boleh. Jadi maknanya tak boleh kita katanya ada arash belum pada Allah, ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu kalau dia kata ada Allah, kemudian barulah ada arash. Jadi ada arash selepas pada ada Allah. Kalau gitu maknanya ada Allah belum pada ada arash, itu Allah tak bertempat. Allah tak bertempat. Tapi kalau kata Allah tu jirim, mesti Allah bertempat. Di mana tempat dia? Dia terduduk di tempat lain pula. Satu masalah pula. Kalau gitu tak boleh katanya Allah nak kata Allah ada dulu, belum pada arash. Mana belum pada ada arash, Allah tak bertempat. Kalau kata Allah tak bertempat sebab dia bukan jirim, itulah yang kita nak. Kata Allah tak bertempat, sebab dia bukan jirim, maka tak bertempat, dia tak bertempat sampai ke bila-bila. Sebab dia bukan jirim, ada arash pun dia tak bertempat pada arash. Kalau katanya
Allah Ta'ala tidak bertempat, tetapi dia jirim. Itu kena tanya, di mana tempat dia belum pada nak ada arasy. Sebab tu tak boleh diterima pada akal. Sebab tu ayat tadi tu, pada zahir tak diterima pada akal. Makna zahir Allah Ta'ala bertempat di arasy tak diterima oleh akal. Sebab tu tak dikandung, makna zahirnya tak dikandung. Habis di situ. Dan jikalau menyamainya akan suatu daripada yang baru-baru pada satu sifat. Ini masuk pada masalah sifat pula. Maka bahasan tu panjang lagi. Untuk hari ini kita sekadar itu dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada masalah jikalau menyamainya akan suatu daripada yang baru pada satu sifat. Wallahu a'lam walhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'uduka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu فردد علينا وافتح يدي إلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.